Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kebanyakan pelajar terbaik adalah daripada golongan wanita. Dan pensyarah wanita pun juga ramai. Tapi bukanlah saya tidak menyokong kaum lelaki. Tapi hakikatnya bahawa wanita sekarang banyak memberikan sumbangan yang besar dalam pendidikan Malaysia. Dan ramai juga wanita yang berjaya dalam bidang pendidikan. Teruskan bersama saya, Imran Nakir, dalam episod kali ini iaitu Kepimpinan dan Kejayaan Wanita dalam Pendidikan. Hai. Pensyarah saya pernah berkata, tiada wanita lelaki tak boleh hidup. Betul ke? Tapi itu terpulang pada pandangan masing-masing. Hakikatnya mahupun di luar ataupun di rumah, peranan seorang wanita itu sangat penting. Dan di Malaysia, wanita itu sangat sinonim dengan dunia pendidikan. Wanita memainkan peranan yang penting dalam pelbagai bidang, khususnya sektor pendidikan. Peranan wanita memacu dunia pendidikan di negara ini amat signifikan apabila semakin ramai wanita menerima pengiktirafan atas pencapaian dari sumbangan mereka. Contoh yang terbaik adalah Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi sendiri, iaitu Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Mempunyai kelulusan Doktor Falsafah PhD dalam pengurusan pembangunan Universiti Utara Malaysia UUM. Beliau adalah wanita pertama dilantik sebagai pengerusi PAC bagi memeriksa dan memantau urusan dan pentadbiran keuangan negara. Pernah menjawat sebagai Timbalan Menteri Sumber Manusia di bawah pentadbiran bekas Perdana Menteri kelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Kementerian mensasarkan sekurang-kurangnya seramai 20,000 graduan akan mendapat manfaat daripada program penjana KPT CAP ini. Dalam memacu Kementerian Pengajian Tinggi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad telah mengambil pelbagai inisiatif demi kemajuan dan kecemerlangan dunia pendidikan tinggi negara. Peranan dan dominasi wanita dalam bidang pendidikan tidak boleh diketepikan begitu sahaja. Ini berdasarkan kepada jumlah kaum wanita serta sumbangannya yang begitu besar di dalam bidang pendidikan. Puan Khairul Ashikin binti Abdullah Suhaimi, Ketua Program Kulinari Kolej Komuniti Cendro Perak, adalah seorang ikon yang telah membawa banyak kejayaan kepada kolej dan juga pelajar jurusan kulinari. Ia dianggap sebagai penyumbang kepada kejayaan kursus kulinari di Kolej Komuniti. Saya bermula pada tahun 2005 di sini di Kolej Komuniti Cendro. Saya bermula dengan guru sandaran tidak terlatih lah, JSTT. Kemudian selepas beberapa fasa lah saya dapat lantikan tetap kat sini jugalah di Kolej Komuniti Cendro pada 2008. So saya memang berkhidmat bermula 2008 sehingga sekarang di Kolej Komuniti Cendro. Saya ketua program kulinari di sini. Jadi saya menerapkan unsur teamwork yang kuat lah untuk setiap kali kita bawa student ke pertandingan, contohnya kerjasama berkumpulan sangat perlu, sangat penting. Kita tak boleh ada sikap selfish, semua tak boleh. Jadi kita kena untuk berjaya, satu pada saya teamwork dan passion. Itu yang rahsia kejayaan di Kolej Komuniti Cendro lah. Puan Khairul Ashikin telah membawa kolej dan pelajar menyertai beberapa pertandingan kulinari peringkat antarabangsa seperti Seoul Food Hotel Challenge Seoul 2019, Jeju Local Cuisine 2019, Penang International Halal Food Challenge 2019, Chinese Global Chef 2019, M-Mall Challenge 2019 dan Kulinari at FHM 2019.
dalam pertandingan Culinary Challenge 2019 yang berlangsung di SFH Food and Hotel Seoul, Korea. Anjuran World Association of Chefs Societies, seramai 4 pelajar diploma kulinari College Community Cendroh ini berjaya menempatkan diri mereka sebaris dengan peserta dari luar negara. Kita kena tahu cara nak tackle pelajar. Kita tahu background pelajar. Kita kena cara pendekatan dia, kita kena dalam masa yang sama kita treat student macam kawan, tapi dia still ada respect dengan kita. Kita tak boleh macam, maksudnya bukan saya kata kita tak boleh garang, memang kita kena garang. Tapi dalam at the same time kita kena tengok jugalah environment dulu dengan sekarang tak sama. Jadi kita kena maksudnya daripada semua method-method mengajar yang kita lakukan, kita kena blendkan dengan keadaan semasa juga. Baru macam student, kalau ada apa-apa problem, dia akan cerita kat kita. So dalam masa yang sama, kita akan educate student tu, sekaligus kita boleh bina peribadi dia untuk melahirkan model insan yang cemerlang. Kejayaan merangkul beberapa anugerah dan pingat meletakkan pelajar beliau pada satu tahap yang amat membanggakan, selaras dengan visi Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community JPPKK, iaitu menjadi peneraju TVET yang unggul. Malah, kejayaan ini juga memberikan nilai tambah kepada pensyarah dalam perkembangan kerjaya mereka, termasuk pelajar untuk meneruskan pengajian dan bidang pekerjaan. Dia seorang yang ni lah, rapat dengan student. Kalau kita rapat dengan dia, kalau kita tengok sekali kenal dia, kita memang kata dia ni memang garang, dia ni memang backing, dia ni memang tegah lah, tak ada boleh gurau punya. Tapi bila kita rapat dengan dia, semua tu kita rasa macam, kadang-kadang kita rasa macam memang pensyarah lah. Kadang-kadang kita rasa macam dia ni macam mock itu pun boleh, sebab dalam semua bidang ni, semua benda yang kita duduk di kolej ni, bawa pengetahuan dia lah. Macam mana kita belajar, macam mana kita, kalau dalam pertandingan ni, dia support 100% lah. Start pada dia hire kita, dan masa training, siapalah habis training, siapalah boleh masuk competition, siapalah kita dapat apa yang dia nak. Kita tolong dia. Yang paling suka, Puan Siking ni yang paling suka teamwork lah. Kalau nak masuk dalam team competition, kalau tak ada teamwork, dia memang tak akan pandang lah. Dia, sebab kriteria paling utama dia nak, apa orang yang boleh bagi kerjasama. Saya kenal dia daripada sijil, dia seumpama mak saya juga. Dia lah yang bawa saya pergi competition. Daripada mula dia ambil saya daripada sijil sampailah saya ke diploma pun dia ambil saya juga masuk competition. Sampai saya berjaya masuk competition dan pergi macam-macam tempat, ke luar negara pun ada, 2 tempat luar negara. Saya pergi Thailand, saya pergi Bali dengan dia. Saya merasa, nampaklah dia punya semangat untuk kerjasama dengan dia tu senang. Kita kena bagi kerjasama dengan dia. Kalau kita bagi kerjasama dengan dia, dia bagi kerjasama kita, senanglah nak buat kerja benda tu. Wanita akan berusaha dengan gigih jika ia meminati sesuatu. Seperti contoh, perniagaan. Mereka mampu berdiri dengan kakinya sendiri dalam mengusahakan perniagaan. Tidak kira bidang ataupun usia naga yang dijalankan, tapi yang paling penting, mampu memberikan pulangan yang baik. Kepentingan peranan wanita begitu jelas, bukan setakat di peringkat tertinggi, malah di peringkat komuniti juga terselah. Puan Mazliana binti Mohin adalah peserta kursus pembelajaran sepanjang hayat College Community Kuadalangat yang dahulunya bukan sesiapa, tetapi kini telah menjadi salah seorang wanita contoh di daerah Kuadalangat. Berjaya membina perniagaan di bawah syarikatnya, Brilliant Chocolate and Bakery, yang mengeluarkan produk kek dan roti di bawah bimbingan Pejabat Pertanian Daerah Kuadalangat. Puan Mazliana adalah contoh wanita yang terbaik dari aspek kepimpinan dalam membina perniagaan sendiri. Dia mendapat kursus awalnya di College Community Kuadalangat sebagai peserta kursus coklat. Kemudian selepas tu bila dia dah buka kedai, kita cuba invite dia pula sebagai tenaga pengajar untuk mengajar kepada peserta-peserta lain di College Community Kuadalangat. Okay, daripada segi usaha dia tu, saya nampaklah daripada kerja biasa, kemudian
sambil bekerja dia buat coklat, and then sampailah dia buka perniagaan dia sendiri sampai sekarang lah. Daripada 2010 sampai sekarang ni dah 2020 masih ada lagi. Tanpa mengenal penat lelah, Puan Mazliana yang pada mulanya berniaga kecil-kecilan di rumah sambil bekerja dan belajar, kini mampu mempunyai kedai sendiri. Sebagai seorang usahawan wanita, kita kena pandai bagi masa lah. Bagi masa sebagai ibu, sebagai usahawan. Di rumah saya habiskan masa lah dengan anak-anak saya bermain, kita buat kerja rumah. Habis semua selesai kerja rumah, saya pergi kedai, tengok staff buat kerja, kita pantau lah. Tengok apa, mana yang kurang, apa yang perlu dibaiki. Kita bincang sama-sama. Produk-produk yang ada, kita perkenalkan sesuatu yang baru, yang mengikut trend. Alhamdulillah sambutan amat menggalakkan. Dan harga kek produk yang saya jual pun agak berpatutan, semua orang mampu beli dan berbaloi lah. Demi usaha dan semangat untuk berjaya, Puan Mazliana tidak mengalah dan mampu melakukan banyak perkara dalam satu masa, iaitu belajar, bekerja, menjadi suri rumah dan menjalankan perniagaan. Sikap kepimpinan dan tanggungjawabnya sebagai ketua kepada para pekerja membuatkan para pekerja selesa bekerja dan menghormati setiap pendiriannya sebagai seorang majikan. Semangat dan pengorbanan Puan Mazliana dalam membina kehidupan keluarga dan memimpin para pekerja untuk terus maju jaya adalah satu semangat seorang wanita yang harus dicontohi. Seorang yang baiklah, dia bagi tugas setiap hari tu, memberi tugas setiap pekerja-pekerja diorang untuk memastikan kerja tu teratur lah. Lepas tu kalau ada salah apa-apa tu dia akan tegur secara depan-depan, lepas tu bincang sampai selesai lah. Bagi saya dia kerja 24 jam. Pagi, petang, siang, malam, kadang kat rumah, lepas tu pergi COD, ada kadang kat kedai, macam tu lah. Apa yang dilakukannya ini adalah satu pengorbanan demi keluarga tercinta. Bagi beliau, menjaga hubungan kasih sayangnya bersama kedua ibu bapanya adalah kunci kejayaan dan keberkatan rezekinya selama ini. Bagi Puan Mazliana, seseorang wanita itu perlu kuat dan tidak mudah mengalah. Kasih sayang tu memang kita kena pupuklah pada anak-anak kan, supaya anak-anak sayang pada kita, hormat pada kita, dan dalam masa yang dia tahu kita berniaga mencari rezeki untuk anak-anak juga. Dan kepada staff, untuk staff saya, alhamdulillah, cara saya train staff dengan cara kita berbincang kan, sama-sama kita minta pendapat masing-masing lah. Okey, kita nak buat sesuatu ni macam ni, boleh ke tak, okey ke tak. Okay, macam harga, kita nak letakkan harga yang berpatutan, yang macam mana. So sama-sama bagi pendapat lah. Selain daripada saya pantau melalui WhatsApp, saya datang kedai, saya cek diorang macam mana dia buat kerja. Kita tegur mana yang untuk kebaikan bersama lah. Puan Mazliana boleh dianggap sebagai contoh wanita berpendidikan yang mempunyai nilai-nilai kepimpinan yang patut kita hormati. Istiqomah dia tu okeylah. Dan daripada sifat dia sebagai seorang ibu, kemudian dia pandai mengambil hati. Kalau contoh kita perlukan bantuan dia senang untuk berkolaborasi dengan kita untuk buat apa-apalah. Macam-macam sekarang ni, call aja, okey boleh, insya-Allah. Macam tu. Thank you. Kini memang ramai wanita yang pandai berniaga hasil daripada ilmu pengajian dan pendidikan yang disediakan oleh institusi pendidikan tinggi. Dan banyak juga jurusan dan bidang yang sesuai untuk wanita di IPT yang mampu melahirkan usahawan wanita. Dan yang sering menjadi pilihan adalah perniagaan makanan. Seperti ini.
Kebiasaannya, setiap ilmu dan kejayaan itu pasti ingin dikongsi bersama dengan orang lain agar sama-sama dapat berusaha demi ekonomi keluarga. Begitulah apa yang dilakukan oleh Puan Siti Nurhawa, seorang peserta kursus pembelajaran sepanjang hayat Kolej Komuniti Jempol yang mempunyai cara tersendiri untuk memberi sumbangan bakti kepada komuniti. Dia bermula daripada berniaga kecil-kecilan daripada tahun 2013 dan kemudian 2016 dia join kursus pendek buat roti di Kolej Komuniti Jempol sebagai peserta, dan sehingga kini sekarang ni kita boleh nampak dia punya hasil dia, hasil peningkatan, dan sekarang pun dia pun mengajar juga komuniti setempat di Kampung Lonek ini. Orang kampung belia-belia untuk pembuatan kek ni, dan sehingga seterusnya sekarang ni dah menjadi pengedar roti hipster, roti Arab dan kek tempahan kek di kawasan-kawasan daerah Jempol ni. Puan Siti Nurhawa adalah salah seorang contoh wanita yang mampu mengejar kejayaan walaupun sibuk dengan kerja dan juga urusan rumah tangga. Baginya, kesibukan itu bukanlah satu penghalang untuk dia belajar dan membina perniagaan sendiri. Saya lebih seronok bermula daripada bawah sampai ke atas. Bermakna saya memang mula dengan saya sendiri pelajar. Kemudian baru kita cuba mengajar. Jadi memang susahlah. Bukan nak cakap hari ini kita belajar, tahun depan kita dah boleh mengajar, tak. Sebab kita kena faham dulu setiap apa yang kita belajar tu. Sebab nanti kita nak mengajar orang, kita kena tahu. Kadang-kadang student akan tanya, cikgu kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Kita kena tahu kenapa sebab dia. Puan Siti Nurhawa tidak pernah berasa jemu dan penat untuk memberi tunjuk ajar kepada komuniti dan jiran tetangganya tentang cara-cara untuk membuat kek dan juga roti. Setiap hujung minggu, beliau akan mengadakan kelas masakan yang terbuka kepada komuniti untuk mengikutinya. Cikgu Siti, dia dah mulakan satu perkara yang sangat membantu komuniti lah. Daripada dia membantu diri dia sendiri dan kemudian dia menyumbang kepada komuniti dengan mengadakan kelas-kelas yang bagi saya sangat bermanfaat untuk kaum ibu terutamanya. Kini, Puan Siti Nurhawa telah berjaya mengusahakan produk roti hipster dan mempunyai pekerja, tempat dan peralatan memproses roti sendiri. Beliau mampu melakukan semua kerja-kerja tanpa mengira masa. First time bawa dekat kedai ni memang customer cakap roti tu memang sedap, lembut. Dengan combination yang kita dah buat dengan burger dah siap satu full tu, memang customer pun memang puas hati lah. Lagipun senang untuk saya dapatkan dia punya stok sebabnya dekat kan. Selain turut sama membuat roti dan produk lain, beliau turut membuat penghantaran sendiri kepada pelanggannya. Produk roti hipster Puan Siti Nurhawa kini mendapat sambutan baik dari para peniaga burger sekitar Batu Kikir dan Pekan Bahau. Produk roti hipsternya ini telah menjadi salah satu hidangan istimewa di restoran ini. Sekarang saya lebih utamakan pada produk roti burger hipster yang warna-warni tu dan juga roti Arab. Okay, sebab sekarang permintaan sekarang orang dia nak yang baru. Kemudian yang nampak macam unik. Jadi sebab saya tengok roti canai pun dah ada warna-warni. Jadi saya buat roti hipster, makna warna-warni. Ada warna merah, warna hijau, warna kuning, warna biru. Ikut pada permintaan lah. Kemudian roti Arab ni banyak yang ambil, kebanyakannya pengusaha restoran. Walaupun sibuk dengan tugas harian, namun tanggungjawab terhadap keluarga adalah keutamaannya. Baginya, dengan menjaga keluarga dengan baik dan penuh kasih sayang adalah satu keberkatan untuk terus berjaya. Sumbangan beliau kepada komuniti juga adalah satu kepuasan baginya. Dia seorang yang tak kedekut ilmu,
Kadang-kadang macam saya ni, saya tak ada pengalaman dalam bidang niaga. Kadang-kadang saya pun minta pendapat dia, tanya dia, Kak, saya punya jualan ni macam mana, macam slow, macam minta pendapat dia apa-apa, dia ada bagi pendapat lah. Dia ni seorang wanita yang gigih. Dia ni jenis tak reti duduk diam. Sehingga sekarang ni dia usia kandungan dia 8 bulan pun dia masih lagi. Dia masih lagi cergas. Setiap masa ada je aktiviti dia. Melibatkan usahawan ni dan komuniti setempat. Sesungguhnya, kaum wanita berpotensi menjadi sumber pembangunan dalam pelbagai bidang sosial, ekonomi dan politik. Sumbangan wanita dalam dunia pendidikan memang tidak boleh dipertikaikan kerana telah banyak cerita dan kisah kejayaan wanita yang kita lihat. Hakikatnya, rakyat Malaysia beruntung kerana kita diberi hak sama rata dalam pelbagai bidang. Wanita juga dibenarkan bekerja untuk menjana ekonomi sambil menyumbang kepada masyarakat dan negara. Kepimpinan dan kejayaan wanita menerusi dunia pendidikan tidak boleh disangkal lagi. Peranan, sumbangan dan ketokohan wanita memang sangat banyak dan seharusnya dipuji. Dari kisah wanita yang berjaya itu tadi, diharapkan ia dapat memberikan inspirasi kepada wanita lain untuk terus bersaing dalam era modernisasi ini. Syabas kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Sekian daripada saya, Imran Nakil. Assalamualaikum, jumpa lagi.